Demikian, jika di antara mereka ada yang bekerja dengan lambat atau beristirahat, walaupun hanya sebentar, tidak jarang mereka menerima bentakan, caci maki, pukulan, bahkan tendangan yang mereka alami dari para pengawas dan tentara Jepang pada saat itu. Hanya pada malam hari mereka berkesempatan untuk melepas lelah. Dalam keadaan yang demikian, mereka tidak punya daya tahan lagi terhadap serangan penyakit, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Rotu, tembak dia depan! To see my father, I'm going there, no more to run. Mungkin mereka akan menang. Tapi bukan kerana kita tak melawan. Sekarang balik ke gubung kau! Baik, Tuan! Merdeka! 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 Sangat penting erti sesebuah kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, tiadalah kita hidup di dalam masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. Jadi, apakah maksud tersirat di sebalik Kesatuan Nasional? Mari kita mendalaminya. Kesepaduan sosial boleh difahami sebagai jalinan hubungan kerjasama antara kaum dan kelompok, berkongsi aktiviti budaya dan pinjam-meminjam unsur budaya masing-masing. Ianya adalah elemen yang amat penting bagi memastikan sesuatu komuniti dalam keadaan aman dan harmoni. Oleh yang demikian, kesepaduan sosial merujuk kepada suatu proses yang menyatupadukan rakyat supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Di Malaysia, Syamsul Amri Baharudin telah mengenengahkan konsep kesepaduan sosial sebagai formula penting bagi mengurus masyarakat majmuk berdasarkan konsep dan ciri-ciri kesepaduan. Menurut beliau, kesepaduan sosial ialah suatu keadaan aman, stabil dan makmur sejahtera yang wujud dalam sesebuah masyarakat, khususnya yang berbilang etnik. Ia berupaya memajukan bangsa dengan adanya semangat kekitaan yang kuat yang dilandasi dengan rasa hormat, tolak ansur dan saling percaya sesama mereka. Terdapat 5 prasyarat kepada kesepakatan sosial yang telah digariskan oleh Syamsul Amri. Yang pertama, taraf kebendaan yang berkualiti seperti mempunyai indeks kualiti hidup yang sederhana ke tinggi. Yang kedua, akses kepada kemudahan yang boleh menjamin dan mempertahankan kualiti hidup dan mobiliti sosial. Yang ketiga, aturan sosial yang stabil, aman dan selamat. Yang keempat, interaktif aktif berlandaskan jaringan dan pertukaran hubungan yang positif. Akhir sekali, wujudnya usaha positif ke arah pelibatan semua pihak dalam kegiatan arus perdana. Terdapat pandangan-pandangan daripada tokoh sosiologi tentang kesepadan sosial, antaranya Ibnu Khaldun dan Emil Durkheim.
Ibnu Khaldun menamakan kesepaduan sebagai asabiah yang merujuk kepada perpaduan sosial dengan penekanan kepada kesatuan, kesedaran kumpulan dan kesepaduan sosial. Kedua-dua konsep ini adalah sama kerana ia membawa pengertian esprit de corps atau semangat kekitaan dalam kurungan group feeling. Manakala Emil Durkheim menamakan kesepaduan masyarakat simple atau tradisional ini sebagai solidarity mechanical, dalam bahasa Inggeris mechanical solidarity, dan masyarakat kompleks pula dikenali sebagai solidarity organik, dan bahasa Inggerisnya organic solidarity. Menurut pandangan Ibnu Khaldun tentang perubahan masyarakat, menurutnya, masyarakat beranjak daripada bentuk sederhana kepada bentuk kompleks dalam setiap bidang. Beliau menyebut tentang tahap keinginan bermula daripada keperluan asas dan kemudian keperluan yang lebih terperinci. Semangat kekitaan itu akan hilang apabila sesuatu masyarakat atau suku-suku kaum itu sudah mengecapi kemewahan dan kemakmuran. Mereka akan berubah daripada pelbagai aspek budaya apabila menetap di bandar dengan berinteraksi dengan masyarakat luar dan saling bercampur gaul dalam aktiviti ekonomi, politik dan sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang menumpukan pada kepentingan kumpulan tetapi mengutamakan kepentingan individu. Menurut Emil Durkheim pula menganggap bahawa masyarakat berevolusi daripada kesepaduan atau solidarity mechanical sehingga ke solidarity organik. Menurut beliau, proses pengkhususan dalam pekerjaan mempunyai kebaikan iaitu membolehkan pengetahuan teknologi berkembang, manakala keburukannya ialah individu atau kumpulan mesti bergantung dengan yang lain. Kawalan sosial. Kedua-dua ahli sosiologi ini percaya bahawa kawalan sosial adalah berkait rapat dengan kepercayaan individu. Menurut Durkheim, hukuman dalam perpaduan mekanikal bersifat represif iaitu bersifat menindas dan menghukum kerana komuniti bertindak balas dengan segera jika ahlinya mencabar kewibawaan undang-undang konvensional. Umumnya, undang-undang agama biasanya bersifat represif. Dalam masyarakat kompleks pula, kawalan sosial adalah berbentuk undang-undang restitutif dan tidak berkaitan dengan kesedaran kolektif. Mengikut Ibnu Khaldun pula, kawalan sosial dalam masyarakat simple adalah berdasarkan kepada kepimpinan. Oleh yang demikian, mereka memerlukan pemimpin yang baik yang dapat menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat atau pengikut bagi mengelakkan daripada berlakunya perpecahan. Selain itu, kepatuhan dalam amalan-amalan agama dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran kenabian dan kewalian dapat menghalang sifat-sifat buruk antara mereka seperti iri hati dan sebagainya. Integrasi dan perpaduan masyarakat majmuk dibina berasaskan kepada nilai-nilai etika. Etika yang juga dikenali sebagai falsafah moral merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan penyusunan, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan yang salah. Ia merujuk kepada tingkah laku moral manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak. Ia berkaitan rapat dengan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun kumpulan masyarakat dalam menentukan perbuatan atau tingkah laku masing-masing. Kepentingan etika dalam kehidupan. Kehidupan yang beretika akan memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Etika sesebuah bangsa itu boleh menentukan jatuh bangun sesebuah peradaban. Sesebuah negara yang kurang hasil buminya berupaya untuk maju dengan adanya sumber manusia yang berkualiti, dengan adanya budaya kerja yang beretika. Ini menunjukkan bahawa etika dan peradaban yang baik itu adalah penting dalam memajukan negara. Peradaban. Menurut Mahdi Abu Hassan dan Khadijah Muhammad Hambali, pengertian peradaban seringkali disamakan dengan pengertian tamadun, iaitu pencapaian dan kemajuan sesebuah bangsa dan masyarakat meliputi aspek rohani dan jasmani. Antara sarjana Muslim terawal yang mengutarakan konsep peradaban ialah Abu Nasr Al-Farabi melalui kitabnya Al-Siyasah Al-Madaniyah
yang memperkenalkan istilah Al-Madaniyah pada abad ke-11 Masihi dan dipopularkan oleh sarjana Arab iaitu Muhammad Farid Wajdi dan Syekh Muhammad Abdu. Istilah tamadun berasal daripada perkataan Arab iaitu tamadun, telah lama diterima pakai dalam perbendaharaan bahasa Melayu yang dipopularkan oleh Juji Zaiden pada abad ke-19 Masihi. Menurut Naqib Al-Atas pula, istilah tamadun memberikan pengertian kehidupan insan bermasyarakat telah mencapai tahap kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur. Pembinaan peradaban haruslah bercirikan keseimbangan antara kemajuan material dan ketinggian akhlak yang berpaksikan tauhid. Kebanyakan sarjana dan pemikir bersependapat bahawa faktor manusia adalah unsur terpenting bagi memastikan kelangsungan sesebuah peradaban. Menurut Ibn Khaldun, manusia adalah pelaku utama yang berperanan untuk membentuk dan mencorak peradaban. Manusia juga memerlukan individu dan komuniti untuk dididik, diasuh, di samping membangunkan institusi sosial bagi tujuan memajukan diri dan melahirkan sesebuah peradaban manusia. Konflik kesepaduan sosial. Konflik kesepaduan sosial berlaku disebabkan oleh nilai bersama tidak dihayati dan dikongsi bersama. Sejak berlakunya rusuhan etnik pada 13 Mei 1969, Malaysia telah menjadikan perpaduan nasional sebagai matlamat akhir utama untuk dicapai, khususnya melalui dasar ekonomi baru yang dilancarkan pada tahun 1970 hingga 1990. Seterusnya, pada 1991, Perdana Menteri ketika itu iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad memperkenalkan Wawasan 2020 yang berkonsepkan bangsa Malaysia. Walau bagaimanapun, sehingga tahun 2009, tiada sebarang tanda-tanda jelas di mana perpaduan yang diimpikan itu akan dicapai. Maka, Datuk Seri Najib Tun Razak pula memperkenalkan konsep Satu Malaysia. Biarpun perpaduan yang diimpikan masih belum tercapai dalam tempoh 42 tahun, iaitu dari tahun 1969 hingga 2011, Malaysia telah menjadi sebagai negara contoh kepada banyak negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Akhir sekali, Perdana Menteri Malaysia ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad melancarkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 5 September 2019. Dasar WKB 2030 ini bertujuan untuk menjadikan ekonomi Malaysia lebih berdaya tahan serta menyuburkan perpaduan yang sudah sedia ada di antara kaum, kelas dan wilayah sekaligus memantapkan kestabilan Malaysia sebagai sebuah negara demokratik. Dari kesepaduan sosial ke kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional dapat dilihat sebagai proses dinamik di mana terdapat pelbagai rakyat menjalani kehidupan seharian secara aman dan damai. Berdasarkan sejarah, terdapat beberapa isu perkauman yang agak besar dan rumit pernah berlaku, namun ia dapat diatasi dengan baik. Kini, isu-isu sensitif yang melibatkan isu perkauman juga berleluasa seiring dengan perkembangan media sosial. Pengguna iaitu masyarakat perlulah bijak dalam menerima pakai segala maklumat yang diperoleh demi menjaga keharmonian dan perpaduan negara. Perbezaan ideologi politik turut mencetuskan perbalahan yang boleh membawa kepada konflik perkauman. Setiap pihak perlulah bertanggungjawab dalam memastikan kesepaduan ini dapat dipelihara demi masa hadapan generasi yang akan datang. Punca-punca konflik kesepaduan sosial.
Pertama, rakyat tidak menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara. Kedua, perbezaan ideologi politik. Ketiga, kurangnya interaksi antara kaum disebabkan oleh sistem hierarki. Keempat, rakyat tidak peka dan kurang berminat akan budaya kaum-kaum lain. Kelima, bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia tidak digunakan sebagai bahasa utama ketika berkomunikasi secara formal atau tidak formal. Keenam, proses sosialisasi negatif yang prejudis terhadap kaum lain. Proses kesepaduan sosial. Dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang pelbagai, ahli masyarakatnya mencari jalan untuk mengurus dan menyusun perbezaan-perbezaan yang sedia wujud dalam masyarakat. Perbezaan-perbezaan tersebut wujud daripada aspek etnisiti, agama, bahasa, politik, kelas sosial, gender dan antara generasi. Perbezaan-perbezaan ini perlu diatasi dan disusun kerana masyarakat perlu mencapai keamanan dan kestabilan serta meneruskan kelangsungan hidup mereka. Keadaan yang wujud dan terus-menerus dinikmati oleh sebilangan besar anggota masyarakat majmuk di dunia ialah kesepaduan, iaitu suatu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan yang seterusnya mempengaruhi anggota masyarakat tersebut. Itulah sebabnya apabila berlakunya pergaduhan antara kaum, cara yang terbaik ialah segera mencari jalan penyelesaian melalui perundingan agar terhasil persetujuan, kompromi dan tolak ansur. Walaupun kemungkinan konflik tidak dapat diselesaikan keseluruhannya, namun konflik atas dasar perbezaan sosial antara kaum dapat diminimumkan. Dalam sejarah Malaysia, Samsul Amri telah membahagikan tahap-tahap hubungan etnik kepada 4 era. Era yang pertama, era konflik. Ianya bermula sekitar tahun 1945 hingga 1960. Ini berlaku selepas Perang Dunia yang kedua. Yang kedua, era stabil tetapi tegang, sekitar tahun 1961 hingga 1970. Kemudiannya, era kesepaduan sosial, iaitu sekitar tahun 1971 hingga 2011. Dan yang terakhir, era kestabilan ekonomi dan kestabilan politik bagi mendukung kemakmuran, iaitu proses simbiosis, iaitu sehingga kini. Kaedah penyelesaian konflik. Apakah itu akomodasi? Akomodasi merupakan suatu proses yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pihak yang mempunyai matlamat yang berbeza untuk membentuk satu matlamat yang dapat memuaskan hati kedua-dua pihak tersebut. Akulturasi pula adalah proses penerimaan unsur budaya daripada satu kelompok masyarakat kepada satu kelompok yang lain. Lazimnya, budaya berunsur positif yang diterima dalam masyarakat. Budaya yang berunsur negatif biasanya ditolak, terutama jika ia merosakkan kebudayaan asal masyarakat tersebut. Bagi asimilasi, asimilasi merujuk kepada satu proses pergabungan kebudayaan masyarakat yang berbeza-beza untuk membentuk satu kebudayaan serta identiti masyarakat yang baru. Untuk amalgamasi, amalgamasi merupakan suatu tahap asimilasi yang paling tinggi. Ia merupakan suatu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras yang baharu. Proses perkahwinan campur antara etnik merupakan suatu contoh proses amalgamasi. Langkah-langkah mewujudkan kesepaduan sosial adalah menghapuskan prasangka negatif, saling memahami,
dan mewujudkan semangat perpaduan. Kaedah pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia adalah bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi pertuturan, menjadikan rukun negara sebagai teras budaya, dan akhir sekali patuh dan hormat perlembagaan persekutuan. Cabaran ke arah mencapai kesepaduan nasional. Perbezaan budaya, perbezaan ideologi politik, pengaruh media sosial, dan akhir sekali sikap etnosentrik. Hayatan nilai yang terdapat dalam tajuk ini adalah menyumbang kepada tamadun bangsa, menghormati set nilai masyarakat Malaysia, dan akhir sekali mencapai kemajuan dan pembangunan ekonomi negara. Kesimpulannya, untuk menjadi sebuah negara bangsa, pelbagai strategi dan dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan di mana masyarakatnya yang pelbagai memiliki kesatuan dan perpaduan yang utuh, sementara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan berada dalam keadaan harmoni sesuai dengan tuntutan perlembagaan. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih kepada anda semua sudi menonton tayangan video yang berkaitan pemantapan kesepaduan nasional melalui etika dan peradaban. Terima kasih.